Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan lagi kekuatan, kesempatan, nikmat dan dapat berada di penghujung Ramadan ini yang merupakan hari-hari penting dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian Ramadan ini. Dan seperti biasa kita nak meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan guru dan pendidikan, dan hari ini kita nak bercakap lagi tentang kaedah pendidikan yang kita panggil sebagai kaedah menjelaskan sesuatu, memberi contoh dan ibrah dalam kaedah pendidikan. Saya ingat tajuk itu agak jelas bahawa dalam konteks pendidikan ini kita perlu memastikan bahawa yang kita sampaikan itu satu benda yang jelas. Kerana apa ya? Kerana pendidikan ini dia berkaitan dengan penyampaian ilmu. Kita memberikan ilmu kepada pelajar kita, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita nak menyemai ilmu. Dan ilmu ini, kata kunci kepada ilmu ini ialah kefahaman. Kalau orang mengajar ilmu tapi anak murid tak faham, taklah dinamakan mengajar ilmu macam tu kan. Jadi macam mana pun dalam konteks kita mengajar ini, kita kena pastikan bahawa yang kita sampaikan itu difahami dengan baik oleh para pendengar kita, khususnya para pelajar. Dan kata kunci kepada kefahaman itu pula ialah penjelasan. Kefahaman akan hanya berlaku sekiranya kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu itu. Jadi dia berkait tu antara pendidikan, antara ilmu, antara kefahaman dan penjelasan. Dan sebab itulah ilmu itu dia dipanggil cahaya. Dia diibaratkan sebagai cahaya oleh para ulama kita, macam Imam Asy-Syafi'i misalnya, dia mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang kotor hatinya. Nah, kenapa dia dipanggilkan cahaya? Antara lain sebabnya ialah kerana ilmu itu dia menjelaskan. Kita masuk dalam pejabat kita misalnya, dan pejabat kita katakan gelap. Dan hanya dengan membuka lampu dan memastikan ada cahaya, barulah kita akan nampak kedudukan segala sesuatu yang ada dalam pejabat kita, dalam bilik kita. Kalau tanpa cahaya, tanpa lampu itu, mulalah meraba-raba, mulalah terlanggar kerusi lah, apa semua kan. Maknanya cahaya itu dia memberikan penjelasan untuk kita bergerak dan melakukan sesuatu dengan baik dalam satu keadaan. Ilmu begitu. Ilmu dia macam lampu. Dia cerahkan akal kita ni, maka kita pun nampak, ini itu hubungan pula antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Jadi orang yang berilmu ini ialah orang yang dia macam lampu dia tu kuat, dia punya spotlight dia tu kuat, dia punya tenaga itu kuat, dia punya bateri itu mungkin kuat. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu, dia melihat dalam terang, dia melihat dalam jelas, dalam suasana yang jelas. Jadi orang yang mempunyai kejelasan dalam kefahaman dan dalam ilmunya, insya-Allah ketika dia menyampaikan ilmu itu kepada yang lain juga, dia mampu untuk menjelaskan juga. Betul. Jadi cahayanya bukan untuk diri dia, tapi cahayanya juga untuk orang lain. Dia dapat setiap apa persoalan timbul pun ada jawapan. Dia boleh menjelaskan. Tapi itulah syaratnya dia punya lampu tu kena kuat lah kan. Sumbernya kuat dia. Kalau lampu dia malap aja, nak tolong pula orang lain berjalan, alamat silap-silap dengan dia, dengan orang yang dia pandu pun tak sampai ke destinasi kerana sesat, kerana cahayanya itu tidak kuat. Jadi itu penting analogi itu untuk kita memahami kaedah bahawa dalam pendidikan ini kita harus paling sebaik mungkin kita harus menjelaskan apa sahaja yang kita sampaikan itu, sehingga perkara itu dapat difahami dengan baik oleh para pelajar dan juga para pendengar kita.
Tetapi untuk menjadikan sesuatu itu jelas, kena adalah syarat-syaratnya itu. Yang pertama saya dah sebut tadi, yang menjelaskan tu perlu jelas, kan? Yang bertugas untuk menjelaskan itu dia sendiri kena jelas. Dia sendiri kena berada dalam cahaya. Kalau dia sendiri gelap semacam aja, kabur aja, keliru saja dalam konteks ilmu, keliru saja, maka mana mampu dia menjelaskan. Saudara, saya ingat ni penting hati, ya. Betul. Sebab banyak kadang-kadang kelemahan dan kegagalan guru, sama ada guru di peringkat rendah ataupun guru di peringkat tinggi di universiti, dalam pendidikan ini ialah kerana mereka sendiri tak faham apa yang mereka ajar. Kadang-kadang ada yang pinjam PowerPoint kawan. Saya tahulah sebab saya pernah mengajar dulu. Bila dia kena mengajar subjek tu, alamak, aku kena mengajar subjek ni pula. Macam mana nak buat? Pergi tanya kawan-kawan yang pernah mengajar subjek tu, ada PowerPointnya tak? Ada notanya tak? Tak ada masalah dia pinjam nota itu, tetapi bagi saya kalau dia pinjam nota ke PowerPoint, dia harus menulis kembali. Study dahulu. Study dulu. Itu hanya panduan saja. Dia harus study balik dan dia menulis kembali nota mengikut kefahaman dia. Betul. Kalau tidak nanti, bayangkan dia hanya menggunakan ayat-ayat kawan dia tadi. Ayat kawannya faham cara lain. Mungkin cara metodologi kawan dia itu meneliti satu-satu isu itu berbeza. Betul. Jadi kalau dia hanya menggunakan itu dan dia bacakan saja, bila timbul persoalan misalnya dia tak boleh nak menjawab. Betul. Dia tak boleh nak menerangkan. Sebab saya pun pinjam ni, saya pinjam kawan saya punya. Bayangkan betapa bermasalahnya pendidikan yang sebegitu. Sebab ilmu tu mahal, ya. Ilmu tu mahal. Tak boleh kita sewenang-wenangnya begitu. Dan ilmu itu terasnya kefahaman. Terasnya kefahaman. Sebab itu kalau kita mengajar sesuatu, kita sendiri tak faham, kita sendiri tak jelas, maka janganlah kita harapkan yang kita sampaikan itu jelas kepada anak-anak murid kita. Analogi tadi kan, kalau kita lampu suluh tu pun nak suluh orang, tak suluh diri sendiri pun tak apa nak kita boleh, tak apa nak ini kita nak bantu orang lain, suluh orang lain pula dengan cahaya yang sedikit ini, sudah pasti dia tidak akan mampu. Walaupun anak-anak murid itu mungkin pandai, kerana tahap kefahaman pelajar ini dia mungkin kematangannya tak sama dengan kematangan guru. Sebab guru ini dia mampu kadang-kadang nak simplify, nak menjelaskan, nak memudahkan sesuatu yang susah. Itu susah, Yati, ya, untuk memudahkan sesuatu itu bukan satu yang mudah. Walaupun namanya memudahkan. Kenapa? Kerana bila kita nak memudahkan ni, kita mesti bermula dengan yang susah dulu. Betul. Kalau benda dah sedia mudah, tak adalah istilah memudahkan. Memudahkan ini dia mesti bermula dengan satu yang susah, tetapi disebabkan kekuatan kefahaman guru itu, dia mampu untuk memudahkan. Jadi pertama, syarat untuk kita menjelaskan sesuatu itu, kita sendiri kena jelas. Yang kedua, yang mengajar dan yang memberikan ilmu itu, dia juga harus mempunyai cara berfikir yang betul. Cara berfikir kena betul. Jangan dia sendiri keliru dari segi membuat kesimpulan-kesimpulan daripada premis-premis berfikirnya itu. Akhirnya kesimpulan dia pun, cara dia fikir pun tak betul. Jadi bukan sekadar dia keliru, dia juga mengelirukan. Itu lagi parah sebenarnya. Bukan sekadar dia sesat, tapi juga dia menyesatkan. Itu bahasa yang berat sikit lah. Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ya Allah, kita takutlah kan. Kalau tugas sebagai guru itu, kita nak supaya guru itu membawa pelajar itu ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Tapi kalau dia pun bengkang-bengkok dalam kepalanya itu, nak bawa pelajar ke jalan yang lurus, macam mana? Susah lah kan. Dan macam ketah mengajar anaknya berjalan lurus. Ketah mengajar anak lurus, tapi dia sendiri berjalan bengkok. Jadi cara berfikir dengan betul ini kenalah banyak membaca, kenalah banyak menganalisa, kenalah banyak berbincang. Sebab kadang-kadang guru ni dia tak berbincang sangat. Dia baca dia punya silibus-silibus tu, terus dia ajarkan dengan merasakan bahawa benda itu dia rasa dia boleh buat. Sedangkan saya tengok silibus pelajar-pelajar sekarang pun tak mudah, ya. Dia kadang-kadang susah-susah juga. Jadi cara terbaik untuk guru itu mengasah dia punya kefahaman dan juga kejelasan dalam pemikirannya ialah dia berbincang dengan kawan-kawan dia. Macam mana pandangan you tentang tajuk ini? Apa yang terbaik yang kita nak approach, kita nak mendekati pelajar dalam konteks tajuk ini? Mungkin kawan-kawan akan berkongsi metodologi atau pendekatan yang lain. Kalau itu mungkin lebih mudah nampak, mungkin saya boleh gunakan.
Atau kalau kita punya lebih baik dan mudah, kita boleh suggest, kita boleh sarankan kepada kawan kita supaya menggunakan. Sebab saya ada pengalaman anak saya sendiri bila dia belajar, kadang-kadang dia komplain guru ni. Dia kata guru ni dia sekolah menengah. Dia kata guru ni mengajar, dia kata lagi susah daripada cikgu sekolah rendah dia ajar tu. Dalam matematik dia bagi contoh tu matematik. Sebab kadang-kadang kaedah lah kan, matematik ni pakai kaedah. Ada guru yang dia boleh menggunakan kaedah yang begitu mudah. Betul. Sehingga pelajar boleh guna dan boleh menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diketengahkan. Tapi mungkin ada guru yang dia berbelit-belit, pusing sampai juga ke jawapan tu, tapi sukar. Jalannya itu jalannya sukar. Dia pusing dulu, roundabout 3 kali pusing, kemudian masuk pula U-turn pula pusing. Akhirnya sampai juga, tapi mungkin 2 jam sampai. Cikgu tadi dia 15 minit je, sebab dia ikut jalan-jalan yang mudah sahaja. Jadi kepakaran itu sudah pasti kita kena berbincang supaya mungkin yang berpengalaman lama dalam mengajar, dia boleh bantu guru-guru yang baru, guru-guru yang kurang berpengalaman. Tapi guru yang kurang pengalaman ni janganlah malu-malu untuk bertanya. Betul. Dan guru yang berpengalaman jangan kedekut. Kan, ni tak boleh bagi ni, nanti pelajar suka kat dia pula nanti. Janganlah macam tu. Dia tak minta juga saya diam je lah. Jadi guru yang lama itu dia harus pemurah, kan, pemurah ilmu. Semoga yang kalau diberi itu semua orang mendapat manfaat dan pelajarnya akan mendapat kefahaman dengan yang lebih baik. Jadi cara berfikir itu harus betul. Dan cara untuk berfikir dengan betul itu adalah dengan satu, membaca, yang kedua berbincang, yang ketiga kena merenung kan. Cikgu kan tak ada masa, bukan termenung, merenung. Cikgu kan tak ada masa, banyak sangat kerja. Tapi kenapa tidak waktu subuh sahur sekarang kan, waktu kan tenang je. Duduk dalam 10 minit 15 minit, fikirkan apa benda yang kita nak ajar, ataupun apa yang kita duk rasa susah sangat selama ni duk mengajar benda ni. Sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh berfikir, campur dengan kita memohon kefahaman itu dari Tuhan. Sebab kita kena ingat, kita dah pernah sebut dulu bahawa ilmu ini dalam Islam datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita pohon betul-betul daripada Allah, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma, tambahkan aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman, insya-Allah Tuhan akan beri kefahaman. Tapi cara Tuhan bagi kefahaman itu dia mesti sesuai dengan sunnahnya lah. Kan, berusaha, insya-Allah Tuhan bagi. Biasa macam tu. Ini duk harap-harap tapi kita sendiri tidak berusaha untuk berfikir. Jadi sebab itu ahli-ahli fikir yang besar-besar itu, mereka itu mendapat kehebatan dari segi kefahaman. Itu bukan duduk relax-relax macam tu saja. Dia membaca, dia berfikir, dia berusaha, dan kadang-kadang dia dapat kefahaman itu di waktu-waktu yang dia pun tak sangka. Newton misalnya kan, ada seorang ahli fizik yang terkenal tu, dia dapat merangka teori graviti dia itu apabila dia tengok apple jatuh kan daripada pokok. Tetapi dia nak dapat benda itu kerana sudah melalui proses berfikir. Tapi idea tu klik, lampu tu menyala tu, kadang-kadang tak tentu dalam bilik air, kan tengah mandi gitu, itu yang keluar cucuk bilik air tulis tu kan. Kalau begitu juga dalam pemikiran, dia begitu, usaha untuk berfikir, merenung, mendalami, tafakur kan. Dalam Islam ada tafakur, tazakur kan. Kita berfikir, kita mengingati, insya-Allah kefahaman itu akan datang kepada kita, insya-Allah. Jadi nak jadi pemikir yang baik itu dia kena ada proses-prosesnya. Jangan sekadar duduk mengelamun itu bukan ahli fikir. Itu Laila Majnun ke ataupun siapa-siapalah yang dalam cerita-cerita yang kita biasa dengar, yang jatuh pokok tu kan, Mak Jenin tu pun nama Majnun tu sama tu. Jenin tu maknanya orang gila lah, suka untuk berkhayal. Baik, kemudian syarat untuk memastikan kita dapat menyampaikan sesuatu dengan jelas, kita juga perlu tahu cara nak menjelaskan sesuatu. Metodologi itu kena betul. Antaranya kita perlu tahu kedudukan dan tahap pemikiran pelajar-pelajar kita. Betul. Kalau pelajar kita tu sekolah rendah,
kena metodologi yang lebih mudah lagi. Kalau yang sekolah menengah mungkin kita dah boleh sedikit tinggi kan. Tapi kalau main sama aja kan, pukul rata tak boleh, budak tu dah sekolah rendah, kita bawa dengan teori-teori falsafah apa semua, alamat pening lah budak-budak tu. Jadi kita kena study lah dulu, study keperluan. Dan malah dalam satu kelas itu pun mungkin CA dengan CB tak sama dari segi kefahaman. Walaupun usianya sama usianya mungkin sama, latar belakang mungkin sama, tapi mungkin kurniaan Tuhan ni berbeza-beza. Betul. Sebab itu ada nombor 1 sampai nombor 40 kan. Kalau lah sama, nombor 1 semualah. Betul. Ataupun nombor 40 semua kan. Tapi ada orang yang nombor 1, ada nombor 40 atau 30. Kerana di sana adalah kelebihan dan kekurangan di setiap individu pelajar itu. Jadi guru yang baik menjelaskan sesuatu ialah apabila mereka tahu kedudukan dan tahap pemikiran pendengarnya. Anak-anak pun begitu juga di rumah itu ya. Kalau nak mengajar anak pun ibu bapa ni kena tahulah, jangan main pukul rata aja. Anak tu dalam umurnya berbeza-beza. Betul. Mai-mai semua. Abah nak ajar satu benda hari ni. Anak yang kecil pun dengar, anak yang besar pun dengar. Tak boleh lah macam tu. Betul. Maknanya anak yang besar itu mungkin kita panggil ketika yang lain, kita jelaskan cara orang besar. Rasulullah pun pernah ajarkan yang kecil kita boleh arahkan, tapi kalau yang besar tu kita harus jadikan rakan. Betul. Kita kena ada metodologi yang berbeza-beza dalam mendidik ini. Kemudian kena ada kesabaran untuk mengulang terutama sekali kata-kata yang kunci, kata kunci ataupun benda-benda yang penting dalam penjelasan kita tu. Kaedah ini juga kadang-kadang orang tak gunakan. Dia kata, aku dah cakapkan hari tu kan, tak faham-faham lagi. Tak ingat ke cakap hari apa? Tak ingat ke? Bukan apa, memang manusia ni kena selalu diingatkan. Terutama apabila benda itu penting, maka di situ lagilah keyword yang kita nak ajar itu harus kita ulang-ulangkan kembali. Rasulullah SAW pun juga begitu. Dengan sahabat-sahabat Rasulullah banyak mengulang-ulang. Malah kadang-kadang dalam sekali percakapan itu Rasulullah kadang-kadang ulang 3 kali. Satu-satu perkara yang penting tu Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Dan itu diriwayatkan. Misalnya dalam satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW ini apabila baginda berbicara, baginda akan mengulanginya sebanyak 3 kali agar ia dapat difahami. Itu disebut oleh Anas bin Malik. Dan pernah satu ketika Rasulullah bercakap tentang bila dia tengok para sahabatnya sedang berwuduk, para sahabatnya tidak begitu teliti dari segi mengambil wuduk itu, maka Rasulullah dengan tegas mengatakan neraka wail. Neraka wail, perkataan dalam Quran punya wailun likulli humazatil lumazah kan. Wail itu nama neraka, ataupun kadang-kadang diterjemahkan sebagai kecelakaan lah bagi mereka. Kata Rasulullah dalam konteks hadis itu, Rasulullah kata neraka wail merupakan balasan bagi mereka yang tidak menyempurnakan basuhan tumit kakinya dengan secara yang sempurna. Kita pun selalu kan, kita tengok kalau orang ambil uduk tu, dia main letak je kaki dekat paip tu, main ulur aja. Yang selalunya tidak sempurna di tumit belakang. Kan dia main kat depan aja, tak angkat-angkat kaki macam tekan brake tu, taruh kat paip. Tapi air tu akhirnya tidak sampai ke khususnya di ruang tumit. Rasulullah sebut secara khusus neraka wail lah balasan bagi mereka yang tidak menyempurnakan basuhan tumit kakinya dengan air yang sempurna. Dan Rasulullah mengulang 3 kali. Sebab benda itu penting, maka Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali dalam hadis itu. Jadi ini merupakan kaedah yang saya rasa kita harus belajar daripada Rasulullah dalam baginda mendidik para sahabat dan cuba menyampaikan sesuatu itu bagi memastikan bahawa ianya jelas. Kemudian satu lagi yang mungkin kita boleh tambah untuk menjadikan satu penjelasan kita itu jelas, kita juga harus sensitif dengan respons daripada pendengar, termasuklah dari segi body language-nya itu. Kan? Sebab pelajar-pelajar kita ni dia respon terhadap kita. Kalau yang proaktif ataupun yang aktif, dia akan bertanya. Dia kata, cikgu, saya tak faham lah cikgu. Ini kan tak sama dengan yang kita belajar dulu. Ini yang student yang aktif lah. Betul. Tapi kalau student yang tak aktif,
gurunya masih boleh melihat, tapi melihat dari segi gaya badannya, bahasa badannya, body language. Guru lah pula kena aktif. Guru kena aktif. Guru pula yang kena aktif membaca tanda-tanda yang ada pada pelajar, kecuali yang teruk sangatlah pandang je cikgu je. Yang cikgu itu pun dia pandang cikgu. Dia pandang cikgu. Itu pun cikgu pun kena pandai kat tengok tu. Itu kalau body language juga. Kalau ada yang macam tu, body language-nya, alamat dia tak ada kat situ tu. Yang adanya body-nya saja, tetapi akalnya itu mungkin ada dekat kampung, ada dekat guli kat rumah dia, agaknya petang tu nak main guli ke dengan kawan-kawan dia. Di situlah akal dia. Jadi itu pun guru harus pandai dan respon secara yang tepat terhadap situasi-situasi sebegitu. Jadi kalaulah seorang guru apabila menjelaskan sesuatu, dia akan tanya, kan, faham tak apa yang saya cakap ni? Ada soalan ke tidak? Kalau yang jenis anak-anak murid mungkin tak banyak soalan, tengoklah gaya badannya. Kalau tak selesa je dia, ataupun macam gelisah, mata terkelip aja kan, ataupun gelisah saja, itu sudah pasti menggambarkan bahawa dia tak faham, ataupun dia kurang faham, ataupun dia perlukan penjelasan. Di situ guru kena pandailah tukar gear lah kan. Tukar gear tadi, gear 5 rendahkan sikit, masuk gear 3 ke, tekan clutch dulu ke, apa semua kan. Jadi maksudnya stop dulu ke, atau mungkin kena undur tertinggal undur balik. Okey, saya ulang balik ya. Itu maknanya kebijaksanaan guru itu untuk melihat suasana dan respon terhadap suasana itu. Tujuannya, matlamatnya satu, untuk menjelaskan, supaya apa yang kita beri itu jelas. Dan kemudiannya contoh, jangan lupa guru-guru kena bagi contoh. Sebab guru-guru ni kadang-kadang dia rasa, pening aku nak mencari contoh ni kan. Budak-budak ni tak faham-faham lagi. Tapi janganlah kecewa. Memang level ataupun peringkat pemikiran pelajar yang di peringkat rendah ini, mereka perlukan banyak contoh. Mereka perlukan banyak. Kita dah bercakap kita akan bercakap tentang masalah perbandingan, permisalan nanti dalam kaedah. Itu dalam kaedah pendidikan, guru-guru kena pandai mencari contoh supaya itu guide, dia akan membantu perjalanan pemikiran pelajar itu supaya dia lebih mudah. Kalau dia dah stuck, dia dah tak boleh masuk ke jalan itu, janganlah kita paksa dia ikut juga jalan ni kan. Cari jalan alternatif. Contoh itu sebagai jalan alternatif. Kenapa? Kerana kita mengambil persamaan antara benda lain dengan benda yang kita nak ajar itu untuk digambarkan. Jadi dia boleh bypass ke kan jalan tu, masuk jalan lain, masuk balik ke jalan itu. Dengan cara contoh-contoh yang kita beri, sama ada dalam bentuk contoh ataupun permisalan ataupun contoh perbandingan. Perbandingan ni kita bagi kontrasnya, lawan kepada yang itu apa. Jadi ini beberapa kaedah yang saya rasa penting dalam konteks kita menjelaskan sesuatu perkara dalam kita mendidik ni. Itu sebahagian daripada menjelaskan dan juga contoh mana kedua ni saling berkait dan untuk memberikan, yang penting mesej tu sampai, ilmu tu sampai, memberi pemahaman. Selain daripada itu bagaimana? Saya teringat ada beberapa teknik dalam konteks kita nak memastikan bahawa kita punya penjelasan ini ataupun cara mengajar kita ni jelas. Dalam bahasa Inggeris dia panggil the 7 C's. Ada C, 7 C. 7 C's. Orang ingat 7 lautan lah itu pun itulah orang faham lain. 7 C's ni C lah, C yang 7. Iaitu apa? Satu, clear. Maknanya pastikan bahawa penjelasan kita itu dia cerah kan, betul-betul jelas. Jelas maknanya memudahkan kefahaman, jangan menyusahkan kefahaman. Yang kedua, concise ni apa? Padat, taklah berjela-jela, tak sampai ke mana lagi kan, pusing. Jangan sampai murid-murid cakap itu sudah, cikgu ni nak kata apa ni cikgu? Cuba cikgu bagi kesimpulan dia. Itu malulah kat pelajar kalau akhirnya kita pun tak mampu untuk menjelaskan dengan baik, sehingga pelajar pun tertunggu-tunggu. Kemana kita nak pergi ni dengan penjelasan kita itu. Jadi concise, padat. Yang ketiganya, konkret. Konkret ni dia kokoh, macam bangunan kan.
dia konkret. Maksudnya menjelaskan itu biarlah ada dalilnya, ada sokongannya, ada penjelasannya, ada perbandingannya, supaya penjelasan kita itu nampak solid dan kuat, kan. Pelajar pun agaknya lepas kita jelaskan tu mengangguk-angguk kan, 10 kali angguk tu, faham sangat lah kan. Khusyuk sungguh. Jadi itu menunjukkan bahawa kita punya penyampaian itu jelas, penyampaian kita itu concise, ataupun konkret tadi. Yang keempatnya correct, ataupun tepat, betul. Jadi pastikan yang kita sampaikan itu benda yang bertepatan dengan hakikat yang sebenar lah. Jangan kita duk bagi cikgu tak baca orang tadi, tak buat persediaan, tajuk-tajuk baru, dah lah mulalah bahasa mudahnya kelentong lah kan. Bawa benda-benda yang diingatkan boleh guna kepada pelajar-pelajarnya, tetapi mungkin faktanya silap, mungkin teorinya tak betul, dan akhirnya ini bahaya dia akan membawa kesan kepada pelajar. Bayangkan kalau pelajar tu jenis cepat tangkap apa yang kita cakap, tapi yang kita cakap tak betul, tidak tepat, dia akan simpan bila-bila tu. Itu yang bahaya tu. Nanti kalau dia sampai dia pula jadi cikgu, Allah dia kata cikgu saya dulu kata macam ni, padahal tak betul. Jadi kita lah pula yang mendapat saham dari kesemua kesesatan yang mungkin akan dibawa oleh pelajar-pelajar kita itu. Jadi besar impact tu. Sebab itu hati-hati dengan ilmu ini. Kata Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Maknanya pastikan benda itu kita tahu, ada dalilnya, ada asasnya, barulah kita sampaikan kepada yang lain. Kemudian yang kelima, koheren. Koheren ni maknanya dia selari, seimbang dan terkait dengan baik antara satu perkara dan satu perkara yang lain. Yang ini yang saya cakap awal-awal tadi, cara berfikir cikgu tu kena elok. Kalau dia pun berkeliru, celaru cara berfikir, maka nanti bila dia huraikan sesuatu itu, pelajar tak nampak hubungan satu benda tu dengan perkara-perkara yang lain. Jadi akhirnya pelajar pun jadi keliru semacam je. Jadilah keluarga keliru antara guru dan pelajar tu kan. Keluarga yang keliru. Jadi malanglah. Yang keenamnya complete. Jadi kalau kita menjelaskan tu, biarlah jelaskan daripada A sampai Z. Jangan A sampai K, yang lebih tu tak apalah, biar dia cari sendirilah kan. Letihlah pelajar nanti nak mencari, dan tak kemungkinan pelajar tu tidak mampu untuk menyambung K sampai Z itu, dia tak mampu untuk melakukan sendiri. Maka perlulah guru itu memastikan bahawa kalau dia mengajar tu, mengajarlah dengan komplit, dengan sempurna, dengan habis apa yang diajar itu. Dan yang akhirnya ketujuh, dia panggil courteous. Courteous ni saya rasa maksudnya terbuka, bersifat terbuka, friendly. Cara kita bercakap itu friendly, tidak ada prejudis, tidak ada rasa sakit hati kan. Ini kan mengajar, dia tengah bengang agaknya bergaduh dengan suami ke kan, taklah, ataupun dengan jiran ke. Dia bawanya perasaan itu ke dalam kelas. Jadi mengajar pun pelajar naik tension. Cikgu ni cakap benda simple je, tapi naik suara semua kan. Jadi pengajaran itu jadi tidak friendly, pengajaran itu tidak courteous, dan akhirnya pelajarlah yang jadi mangsa. Dari segi kefahaman itu mungkin terjejas. Walaupun kita cakap tu betul, tetapi bahasa kita tu mungkin bahasa yang tidak friendly, tidak terbuka, tidak baik. Maka itu juga akan mengganggu kejelasan sesuatu perkara yang kita sampaikan itu. Ini 7 C lah kalau dalam bahasa Inggerisnya, the 7 C's. Penting kalau kita ingat, kalau kita dapat clear in our mind ke-7 itu, ketika kita menjelaskan sesuatu, insya-Allah apa saja yang kita sampaikan itu dia akan menjadi lebih baik. Dan saya rasa kita antara kita punya contoh ialah Al-Quran sendiri. Al-Quran ini kitab yang Tuhan turunkan kepada kita. Disebut kitabun mubin. Kitab yang jelas, dari isi kandungannya itu jelas. Kenapa? Kerana Al-Quran ini kan dia kitab petunjuk, hudan lil muttaqin.
Jadi kalau nak menunjuk ini, dia kena jelas lah. Betul. Tapi ini yang menunjuk pun tak jelas. Jadi sudah pasti nanti akan memberi kesan. Sebab itu Al-Quran juga dipanggil Qur'anan Arabiyan Ghairi Dhi Iwajin. Quran itu dalam bahasa Arab yang jelas dan tidak ada bengkang-bengkok dalam penjelasan Al-Quran itu. Maka sebagaimana Al-Quran, kita orang Islam ini ambillah contoh daripada Al-Quran itu yang menjelaskan sesuatu itu dengan begitu terang. Sebab itu kalau kita tengok Quran ni, cara Al-Quran menjelaskan sesuatu, kadang-kadang Allah menggunakan perumpamaan, kadang-kadang Allah menggunakan cerita. Ibrah, ini kita masukkan dengan ibrah ni, cerita yang di sana ada dia punya hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang biasa aja, penerangan biasa aja. Misalnya kalau kita ingat ada ayat-ayat tentang harta pusaka kan, harta warisan. Itu kalau tengok ayat-ayat yang jelas, terus saja. Kalau kepada ibu berapa, kepada anak lelaki berapa dan lain-lain lagi. Tapi ada dalam ayat-ayat yang lain ada bentuk cerita, ada bentuk perbandingan, ada bentuk persamaan. Semuanya itu menarik perhatian dan memudahkan kefahaman pembaca dan pengkaji Al-Quran itu. Jadi semangat Al-Quran itulah yang saya rasa kita kena ambil kalau kita menyampaikan sesuatu itu. Sampaikan dengan mubin, dengan jelas, ghairi zi iwajin, menyampaikan tanpa ada lekok-lekok dan bengkang-bengkok yang menyusahkan. Kan, takut nanti aksiden pula. Kalau dah laju tajam sangat, berpusing sana berpusing sini, kita takut nanti kita pun aksiden, seorang pun takkan dapat manfaat daripada apa yang kita sampaikan itu. Dan Rasulullah SAW sendiri, banyak contoh-contoh kalau kita tengok contoh yang Rasulullah tunjuk. Misalnya ada satu hadis tu yang menceritakan bahawa Rasulullah pegang satu kayu. Ini nak menyampaikan kepada sahabat lah. Dia pegang satu kayu, Rasulullah buat garisan dekat tanah. Dia buat garisan. Kemudian satu garisan lagi yang bengkok sikit. Maka Rasulullah tunjuk yang dekat garisan yang lurus ni, dia kata dia kata wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini ayat Quran juga. Fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Jangan kamu mengikut jalan yang akan menyebabkan kamu berpecah belah an sabilih, daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaedah yang Rasulullah tunjuk itu sendiri merupakan kaedah yang amat jelaslah. Kalau dah ambil kayu tulis apa semua kan, dan tunjukkan sekali begitulah keadaan lurus, itulah lurus. Ya, betul. Jadi dalam mengajar pun guru-guru sepatutnya mungkin dia kena kreatif lah. Betul. Jangan bawa kayu nak cari pasir itu, nak terlalu ikut Rasulullah itu. Kita kreatif lah, kita bawa lah benda-benda lain kan. Betul. Rasulullah pun kalau hidup zaman sekarang, mungkin Rasulullah dah pakai iPad ke, mungkin ataupun lebih yang memudahkan lah, yang memudahkan pengajaran itu. Tapi zaman dulu mungkin tak ada benda-benda tu. Jadi apa yang available lah, apa yang ada di sekeliling Rasulullah itulah yang digunakan untuk membantu menjelaskan satu-satu perkara. Kadang-kadang Rasulullah gunakan tangan, katakan bila Rasulullah bercakap tentang takwa, Rasulullah kata takwa itu, Rasulullah nak kata bahawa takwa itu dalam hati. Maka Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Rasulullah ambil tangannya letak dekat dada ni, di sini letaknya. Jadi nampak bila buat begitu, kita punya body language itu lebih menjelaskan lagi perkara-perkara yang kita ajar. Sebab ada visual tu kan. Visual mudah diingat. Visual betul. Teknik mengajar ini, visual ini yang paling berkesan. Sebab itu anak-anak kita sekarang ni, dia banyak belajar daripada TV. Sebab TV tu kan nampak kan. Tapi kalau yang mendengar sahaja mungkin kurang. Okey. Kemudian ada juga Rasulullah menggunakan misalnya bergurau. Rasulullah bergurau pun ada. Sebab bergurau itu juga satu teknik yang mungkin menyebabkan kadang-kadang para sahabat itu akan lebih dapat menangkap. Sebab bergurau ni satu benda yang mencuit hati, jadi cepat boleh tangkap. Misalnya kalau kita masih ingat hadis yang Rasulullah cakap dekat seorang tua perempuan tu, dia kata di syurga nanti semua orang muda-muda aja.
Orang tua tu tak masuk. Orang tua tu macam sedih lah. Dia kata aku takkan masuk syurga kerana orang tua tak ada dalam syurga. Rasulullah kata kan. Rasulullah kata orang tua tak dalam syurga. Jadi dia sedih. Tapi Rasulullah kata memang betul apa yang aku kata, kerana orang tua pun kalau masuk syurga dia akan jadi muda juga. Jadi tu kalau bergurau lah tu. Tapi Rasulullah punya cara gurauan ialah bergurau benda yang betul. Bermakna betul. Kita ni bergurau main lawak. Orang kata lawak bodoh. Bercakap tentang benda-benda yang kadang-kadang sengaja kita sebut nak bagi orang ketawa. Padahal yang kita sebut itu tak betul. Yang kita sebut itu bukan sekadar tak betul, kadang-kadang mengenakan orang, menyakitkan hati orang. Jadi itu bukan jenaka ataupun gurauan yang tepat kalau nak mengikut ikutan Rasulullah SAW. Kemudian ada satu hadis yang lain, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dia kata seorang sahabat tu minta Rasulullah berikan dia seekor unta. Dia nak naik seekor unta. Rasulullah jawab balik. Rasulullah kata, aku akan bawa kamu naik seekor anak unta. Sedangkan anak unta tak boleh nak naik, kan? Jadi orang tu tanya balik. Dia kata, sahabat tanya balik, dia kata, apa yang boleh aku lakukan dengan anak unta? Sebab tak boleh nak tunggang pun. Rasulullah jawab balik. Rasulullah kata, bukankah unta yang besar itu pun anak kepada ibunya, ibu unta. Jadi dia pun anak unta juga, walaupun dia unta yang dewasa. Jadi itu kan satu gurauan yang menarik. Rasa macam tak betul, tapinya betul. Menggalakkan untuk berfikir. Menggalakkan berfikir. Jadi gurauan-gurauan Rasulullah ni semuanya gurauan yang membawa kepada mesej-mesej yang tertentu, dan yang lebih penting lagi, ia tepat. Dia tidak menyeleweng dan juga menceritakan perkara-perkara yang tidak betul dalam seperti mana yang berlaku sekarang lah. Banyak lawak-lawak yang kita dengar pun kadang-kadang kita tak selera, kerana tak boleh terima, kadang-kadang tidak intelligent lah, tidak bijak. Itu antara perkara-perkara penting yang kita nak sebut pada hari ini, iaitu kaedah menjelaskan, memberi contoh dan ibrah dalam konteks pendidikan. Itu dia. Dan bila cakap tentang itu, kita pun sampai ke hujung-hujung sebenarnya, Doktor, untuk tajuk kita tentang menjelaskan, memberi contoh dan juga ibrah dalam pendidikan untuk konsep ataupun kaedah pendidikan dalam Islam. Kalau bolehlah, Doktor, kita berikan sedikit kesimpulan tajuk kita pada hari ini kita meneroka lagi lah. Sebenarnya ni penerokaan ya. Setiap minggu ni saya cuba meneroka. Saya tak tahulah kalau guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah guru ini mengatakan bahawa ini tak ada pun dalam silibus pengajaran guru. Memang saya tidak mengikut silibus yang khusus yang sini saja. Saya melihat apa kaedah-kaedah yang saya rasa sesuai berdasarkan tradisi Islam, berdasarkan apa yang Al-Quran sebut, berdasarkan apa yang Rasulullah ni dan ulama-ulama kita dulu bincangkan. Kerana terlepas pandang ini. Betul. Di sana ada kaedah-kaedah yang lain, kita percaya. Tetapi yang basic ni, dan saya cuba menyampaikan kaedah-kaedah yang kita boleh apply di sekolah pun boleh, di rumah pun boleh. Untuk seorang ibu dengan anaknya pun boleh, seorang rakan kepada sahabatnya yang lain pun boleh, seorang DJ kepada pendengar-pendengarnya pun boleh digunakan kaedah-kaedah ini. Ini penting ni untuk DJ. Kalaulah DJ komenkan satu-satu perkara misalnya dengan cara yang tidak jelas, jadi nanti pendengar akan terkesan, kan. Kalau diberikan percontohan pun percontohan, fakta-fakta yang betul dan perbandingan, permisalan yang akhirnya menyebabkan kefahaman pendengar itu akan menjadi lebih mantap. Dan insya-Allah kalau kita mengikuti betul-betul kaedah ini kita akan sebenarnya menyumbang besar ke dalam konteks mendidik ni. Sebab masyarakat kita ni sekarang ni banyak yang keliru tentang banyak perkara. Jadi kalau kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu isu itu dengan baik, dan dengan penjelasan kita itu masyarakat akan jadi lebih terdidik dan akan jadi lebih baik dari segi akhlaknya, kehidupannya. Bayangkan betapa besarnya peranan kita ni. Kita ni seolah-olah macam orang yang menyediakan cahaya, lampu untuk menerangi diri kita dan juga orang lain. Tak ramai yang boleh memberi cahaya. Sudah pasti cahaya kita yang paling besar ialah Al-Quran. Itu cahaya kita dan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Jadi hati bayangkan Rasulullah dan Al-Quran ni, dia macam satu spotlight yang kekuatannya itu boleh menyampai kepada
1,400 kilometer jauhnya. Bayangkan kalau ada lampu yang boleh sampai cahayanya ke 1,400 kilometer. Itulah permisalan kalau kita nak cakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran yang kita ni. Walaupun kita dah ditinggalkan 1,400 tahun dari segi jarak masa, tetapi cahayanya masih terang lagi. Semua orang masih mendapat lagi hidayah darinya, semua orang masih mendapat petunjuk, semua orang masih mendapat kebaikan-kebaikan yang datang daripada Al-Quran. Sampai sekarang kita masih bercakap, kita cakap sesuatu, kita cuba tengok apa Al-Quran sebut. Kita cakap sesuatu, kita tengok apa yang Rasulullah SAW pernah contohkan dalam kehidupannya. Jadi kita ni macam sama-sama join grup yang semua nak pergi ke jalan yang betul lah. Jangan kita ni termasuk dalam golongan orang yang menyimpang lah. Orang lain pergi jalan besar tu, kita masuk jalan kecil-kecil, lala sesat. Nak juga lalu jalan kecil. Lala tersangkut dekat tepi pokok getah ke apa semua, tak sampai. Orang lain semua dah nak sampai ke destinasi. Bayangkan orang semua dah nak balik beraya, kita tak sampai lagi. Jadi biarlah kita bersama-sama dengan Rasulullah, para sahabat, para ulama yang telah banyak menyumbang menjelaskan agama kita ini kepada masyarakat. Semoga kita nanti di akhirat nanti kita berada bersama, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan mereka, insya-Allah.